Hadirin yang dihormati, kini tibalah masa yang ditunggu-tunggu ke acara kemuncak pada petang ini, iaitu ucapan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri dan Timbalan-Timbalan Menteri, yang berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, yang berbahagia Tan Sri Zabidi, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, yang berbahagia Datuk Wira Omar, Ketua Pengarah Mampu, Tan Sri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dapat berhimpun untuk menjayakan Majlis Anugerah Inovasi Perdana Menteri atau AIPM bagi tahun 2013. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara, serta kepada pihak mampu dan semua yang terlibat untuk memastikan bahawa anugerah yang begini signifikan dapat kita langsungkan dan seterusnya mengekalkan anugerah ini sebagai satu anugerah yang berprestij dan ditunggu-tunggu oleh semua penjawat-penjawat awam. Jika kita menyorot kembali sejarah perkembangan negara kita, pada peringkat awalan pembangunan ekonomi negara kita, kita bergantung kepada pelaburan yang bersifat input-led investment. Setelah ekonomi kita bergerak ke hadapan, lebih-lebih lagi apabila kita sudah pun menetapkan sebagai satu wawasan negara, kita ingin melonjakkan negara kita sebagai sebuah negara maju, sebagai sebuah advanced economy. Sekiranya kita terus bergantung kepada input-led investment, kita tidak mungkin akan mencapai tahap peningkatan yang ketara ataupun lonjakan berganda yang akan meletakkan kita dan ditakrif sebagai sebuah negara maju ataupun advanced economy. Lantaran itu, strategi kita mestilah beralih daripada input-led investment kepada sebuah ekonomi yang berteraskan kepada pengetahuan ataupun knowledge-based economy, dan seterusnya sebuah ekonomi yang didorong dan dipacu oleh inovasi ataupun
innovation-driven economy. Sebab itulah kerajaan menekankan betapa pentingnya budaya inovasi ini dapat diterapkan bukan saja di sektor swasta, tetapi juga di dalam perkhidmatan awam pada keseluruhannya. Ini kerana inovasi ataupun kemampuan untuk berinovatif tidaklah merupakan monopoli mana-mana pihak. Ia tidak seharusnya dilihat sebagai satu ruang lingkup yang terbatas kepada mereka yang ada di makmal-makmal para saintis yang menjalankan penyelidikan. Tetapi inovasi boleh dipupuk, boleh dibangunkan di dalam sektor swasta, di dalam sektor awam juga, kerana apabila kita dapat melakukan perkara ini, maka dua kemungkinan akan berlaku. Satu, rakyat akan dapat kepuasan lebih. Mereka akan melihat perkhidmatan awam kita benar-benar responsif, benar-benar berkesan, benar-benar berkhidmat untuk kesejahteraan rakyat. Dan kedua, kejayaan sektor awam akan juga memberi kesan kepada perkembangan GNI dan peningkatan ekonomi negara kita. Alhamdulillah, sejak perkara ini kita tekankan, kita dapat lihat bagaimana sektor awam begitu responsif. Yang selama ini kita fikirkan mereka dalam sektor awam mungkin lebih cenderung untuk berfikir secara konvensional, secara ortodoks. Tetapi bila kita meletakkan ini sebagai satu cabaran, sektor awam telah menunjukkan kebolehan untuk berfikir secara inovatif. Tahniah saya ucapkan. Kita dapat lihat bagaimana sebagai contoh, sekadar sebagai contoh, bila kita wujudkan Urban Transformation Center di beberapa buah pusat bandar, belum ada lagi mana-mana negara di dunia ada sebuah kerajaan yang menyediakan semua jenis perkhidmatan kerajaan, persekutuan dan negeri di bawah satu bumbung dan dibuka 7 hari seminggu dari 8.30 ke 10 malam. Belum pernah saya nak ngajak sesiapa pun pergi mana tempat di dunia pun. Tidak ada negara lain yang mampu melakukan langkah yang berinovatif seperti mana dilakukan oleh kerajaan Malaysia. Ini contoh yang baik. Ada banyak contoh lain. Penambahan kutipan hasil oleh LHDN umpamanya. Setiap tahun kebelakangan 3 tahun berturut-turut rekodnya bertambah kutipan hasil.
IPO yang ketiga terbesar di dunia tahun sudah dilakukan oleh siapa? Oleh agensi kita Felda. Third largest in the world. Dan banyak lagi contoh-contoh yang boleh kita berikan. Menunjukkan bahawa kalau kita ada daya kesungguhan, kalau kita berani menolak pemikiran yang statik, beku dan jumud, kita boleh menjadi bangsa yang berinovatif. Dan inilah yang saya ingin lihat. Supaya kita tidak rasa tersekat. Tersekat itu ataupun hadnya hanyalah sejauh mana kita mampu berfikir secara kreatif dan inovatif. Mengikut laporan yang telah pun dibentangkan sebagai sebuah negara, Malaysia sekarang ini telah bertambah ataupun menambahkan kedudukannya satu mata tangga, iaitu daripada 32 hingga kepada 31. Dari segi negara yang boleh ataupun mampu melakukan inovasi. Saya berharap bahawa kedudukan kita dari segi kedudukan mata tangga ini dapat terus bertambah pada masa-masa yang akan datang. Saya yakin dan percaya pada tahun ini kita akan juga dapat menampilkan pemenang yang boleh kita banggakan. A worthy winner untuk memenangi hadiah Anugerah Inovasi Perdana Menteri 2013. Kepada pemenang yang bakal diumumkan selepas ini, saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Semoga anugerah inovasi ini menjadi pembakar semangat untuk kita untuk terus berfikiran secara inovatif. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan itu tadi.